Okey, baik. Cikgu akan memulakan untuk merekod kelas kita pada hari ini untuk bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik, sebelum adanya perlembagaan ini telah ada usaha ke arah rundingan kemerdekaan. Okey, rundingan ke arah kemerdekaan. Okey, di mana? Okey, kalau kita lihat, okey, pihak Raja-Raja Melayu serta para pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Okey, ini para pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya kan, serta Raja-Raja Melayu, okey, dan pihak British mengadakan beberapa rundingan dalam usaha merintis jalan ke arah kemerdekaan. Sementara itu, beberapa perubahan di dalam dan luar negara mempengaruhi usaha ke arah kemerdekaan. Iaitu apakah perubahan-perubahan yang berlaku? Okey, perubahan di dalam dan luar negara mempengaruhi usaha ke arah kemerdekaan negara. Iaitu yang pertama, okey, keadaan selepas perang. Okey, selepas perang dunia kedua menyaksikan okey, usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti di Mesir, India, Burma dan Filipina. Dekat sana, rakyat semua bangkit menentang penjajah dan mencapai kemerdekaan. Sudah ada dah. So lepas perang dunia kedua tu kan, Mesir dah merdeka, India pun merdeka, Burma merdeka, Filipina pun merdeka. Jadi ini mempengaruhi juga rakyat tanah Melayu. Jadi bila rakyat tanah Melayu mendesak, kerajaan British juga memberikan jaminan bahawa mereka akan okeylah kami akan bantu Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri. Berkerajaan sendiri maknanya merdeka lah secepat mungkin. Ya, secepat mungkin. Dan kemudian pilihan raya umum 1955, okey, yang kita belajar dalam bab 8 itu menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Sudah ada usaha-usaha pengaruh daripada luar dan sebagainya. Jadi kita akan lihat kepentingan rundingan kemerdekaan. Tapi sebelum itu, okey, cikgu rasa elok kita berhenti sekejap untuk menghormati azan asar. Sekejap kita berhenti sekejap untuk menghormati azan asar sekejap. Baik. So kita lihat contohnya iaitu berkaitan dengan yang ini. Okey, so kita telah lihat tadi iaitu kalau hobi cikgu mengajar, cikgu sebenarnya kerja apa? Okey. Dia macam ni. Kita jadikan hobi kita itu untuk sebagai kerja. Okey, hobi tu sebagai kerja, kerja tu sebagai hobi. Jadi itu menyebabkan hobi kita telah telah memberikan sedikit pendapatan. Macam tu kan. Seronok tak korang? Kalau katakan hobi kamu, seronok tak kamu semua kalau hobi kamu melukis. Hobi kamu melukis, lepas tu orang bayar pada kamu yang banyak. Saya nak belilah lukisan kamu ni. Kamu mesti suka kan? Dah lah, buat tu memang suka, hobi melukis. Lepas tu orang bayar pula. Mesti seronok. Macam tu lah, macam Syarul kan. Syarul buat ciptaan itu, buat pasang ini, pasang itu, jadi ini, jadi itu. Jadi robot lah apa semua. Lepas tu orang bayar pada Syarul. Syarul kata, ini hobi je ni. Tapi orang bayar. Mesti suka. Jadi itulah sebenarnya jadikan hobi kita sesuatu yang menguntungkan. Itu baru seronok. Ya. Baik, tak apa. Kita lihat kembali. Okey. Iaitu usaha rundingan kemerdekaan. Kita dah faham keadaan dunia selepas Perang Dunia Kedua di mana banyak negara yang telah merdeka. Kemudian kerajaan British pun dah berjanji nak berikan kemerdekaan. Kemudian juga pilihan raya umum 1955 telah menjadi asas untuk pembentukan perlembagaan. Bagus soalan itu. Baik. Cikgu, rundingan tu apa? Rundingan ini iaitu mesyuarat. Rundingan tu mesyuarat. Jom kita tengok. Baik. Tunku Abdul Rahman.
dan Wakil Raja-Raja Melayu. Okey, Tunku Abdul Rahman dan Wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan perlunya ada misi rundingan. Maknanya misi rundingan iaitu perbincangan. Perbincangan. Misi rundingan perbincangan di London bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British dengan tanah Melayu dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Jadi sebab itu pentingnya kepentingan rundingan kemerdekaan antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Parti Perikatan. Baik, dia orang kata apa? Maknanya apa yang berlaku sebenarnya tahu? Dia macam ni. Kita tahu bahawa selepas pilihan raya, apa yang berlaku pada pilihan raya? Pilihan raya kita tahu Parti Perikatan menang. Kita ingat lagi bab 8 kan? Menang 51 kerusi. Satu kerusi lagi dimenangi oleh PAS. Okey, fine. Daripada situ, okay, 52 orang ahli ini akan menjadi ahli Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, Parti Perikatan menang. Kemudian 10 orang telah menjadi ahli Kabinet Menteri yang pertama. Terdiri daripada Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak dan ada 10 orang kan. 10 orang yang telah menjadi menteri-menteri. So kita dah set dah. Okey, kita dah menang pilihan raya, kita dah menjadi wakil yang dipilih oleh rakyat untuk memerintah negara. So kita sekarang dah ada 10 orang menteri ni. So sekarang ni apa yang kita nak buat? Kita kena pergi London. Tunku Abdul Rahman kata apa? Kita kena pergi London. Untuk apa? Untuk berunding. Untuk berbincang dengan British sendiri. Bagaimana kita nak merdeka? Okey, sebab apa? Nak membuktikan bahawa sekarang British, kami dah bersatu padu. Pertama, kami dah bersatu padu melalui CLC bab 7. Kami juga telah membuktikan yang kami dah belajar tentang pentadbiran melalui sistem ahli. Kemudian kami amalkan demokrasi dengan kami mengadakan pilihan raya bab 8. Kami dah adakan pilihan raya. Dah memilih dah kabinet pertama siapa. So sekarang ni bab 9. Sekarang ni what's next? Kami nak merdeka. Tak apa. Kalau kita nak tanya British, kita tak boleh call je. Zaman tu tak ada internet. Nak hantar email pun tak boleh. So kita kena pergi ke London untuk berunding dengan pihak British sendiri. Jadi sebab itu ada cadangan di mana kalau kita lihat cadangannya iaitu Tunku Abdul Rahman dan Wakil Raja-Raja Melayu kata perlu kita pergi ke London untuk bincangkan hal keselamatan, hubungan British dengan tanah Melayu serta juga berkaitan dengan perlembagaan negara. Dan ketika ini, kalau kita lihat Wakil Raja-Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan mendapat sokongan segenap kaum tanpa mengira ideologi parti politik. Pihak yang menyokong perundingan ini termasuklah EEC Turai Singgem, wakil orang Silon. Ketua Parti Rakyat itu Ahmad Bostamam juga sokong. Pemimpin Parti Negara, ingat pemimpin Parti Negara siapa? Pemimpin Parti Negara ialah Datuk Onn Jaafar, kan? Datuk Onn Jaafar pun sokong. Wakil Parti Buruh, wakil kaum Serani turut menyokong perundingan ini. Malah Ahmad Bostamam ni, yang menentang Parti Perikatan semasa pilihan raya pun dia kata, okey tak apa, kami sokong. Sokong usaha untuk rombongan ke London. Jadi mereka pun bersiap. Kami nak pergi London ni. Berapa orang nak ikut? Kita ada Wakil Raja-Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan. Wakil Parti Perikatan, Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Husin, H.S. Lee dan juga Dr. Ismail Abdul Rahman. 4 orang ni. Manakala Wakil Raja-Raja Melayu pula, iaitu Datuk Parlimen Bukit Gantam, iaitu Datuk Haji Wahab Abdul Aziz. Kemudian yang kedua, Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Kemudian yang ketiga, Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Said. Dan juga
Okay, Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Ahmad Kamil. Okay. So wakil Raja-Raja Melayu pun dah ada. Kemudian wakil Parti Perikatan pun dah ada. Sudah ada 8 orang. Okay. Kita dah ada 8 orang. Kita akan pergi ke London untuk merundingkan kemerdekaan. Jadi, inilah perjalanan dia. Korang tengok inilah perjalanan rombongan ke London. Bagus soalan. Bagus soalan Rafiq Syami. Soalan ni cikgu tunggu juga sebenarnya. Iaitu soalan dia tanya apa? Cikgu, Sultan-Sultan tak ikut hantar wakil je. Baik. Untuk pengetahuan kamu, itulah sebenarnya fungsi Sultan. Sultan, dia memang hanya beri arahan. Dia beri arahan. Okey, nak pergi ke London siapa? Okey, Sultan-Sultan? Tidak. Sultan kata apa? Better hantar wakil, iaitu Menteri Besar. Menteri Besar, okey, better lah, arahkan, okey, supaya okey kamu pergi mewakili better ke London. Itulah fungsi Sultan-Sultan, iaitu memberi arahan. Sultan-Sultan nak berunding boleh, tapi Sultan berunding dengan among them dalam majlis raja-raja. Sebab itu dia punya level. So raja-raja, sultan-sultan akan bermesyuarat dengan sultan-sultan. Sultan-sultan tak akan bermesyuarat dengan rakyat. Okay. Rakyat mengadu kepada sultan. Sultan akan beri titah. Macam tu. Itu dia punya protokol dia. Sebab itu sultan-sultan hantar wakil. Wakil pergi. Okay. So itu yang dikatakan sebagai menjawab soalan kenapa Sultan tak ikut sekali. Baik. Inilah peta dia. Peta perjalanan Peta perjalanan ke London. So kita akan tengok daripada nombor 1. Baik. Mula-mula kita lihat Tunku Abdul Rahman berangkat daripada KL ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Naik daripada mana cikgu? Naik daripada Subang lah. Kamu tahu tak airport Subang tu dah ada masa tu tau? Airport Subang dah ada masa tu. Jadi Tunku Abdul Rahman naik kapal terbang pergi ke Singapura. Daripada Singapura pada 1 Januari 1956 pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan ini menaiki kapal laut MV Asia berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura dengan membawa semangat merdeka. Korang macam, kenapa tak naik kapal terbang je straight je? Kenapa daripada situ naik kapal? Okey. Cikgu tarik dan masa kena ingat ke? Tak. Okey. Tapi perjalanan tu kamu kena faham. Maknanya bermula daripada Kuala Lumpur pergi ke Singapura dulu naik kapal terbang. Daripada Singapura mereka naik kapal laut MV Asia ni daripada Singapura, dan kapal itu kalau kamu lihat kamu tengok ada gambar kapal lagi gambar kapal lagi. Kapal daripada Singapura dia bergerak dan singgah di mana? Singgah di Karachi. Dan rombongan ini singgah di Karachi, Pakistan. Daripada Pakistan itu kemudian mereka menaiki kapal terbang menuju ke London. Kenapa stop dekat Karachi cikgu? Nanti kita cerita. Daripada ini rombongan ini pun singgah di Karachi, kemudian mereka menaiki kapal terbang, nampak kapal terbang ke London. Baik. So rombongan ini tiba di London pada 14 Januari 1956. Perasan tak bahawa daripada Singapura 1 Januari 1956. Kemudian mereka menaiki kapal. Lamalah sampai naik kapal cikgu. Betul.
Memang sengaja dilamakan. Nampak tak? Hampir 2 minggu, 14 hari baru sampai ke London. Kenapa? Ada muslihatnya. Nanti kita cerita. Kemudian bila dah selesai, mereka naik kapal terbang terus balik ke Kuala Lumpur. Nampak tak? Persoalannya kan, mungkin kamu akan tanya, kenapa tak naik kapal terbang je straight pergi ke London? Kenapa mesti naik kapal dulu? Ni jom kita tengok. Ada cerita dia. Ada cerita dia. Macam suspend je kan. Baik. Kita tengok Okey. Ini suasana sebanyak 10,000 orang. Okey, dianggarkan menghantar 10,000 orang. Masa mula-mula nak hantar 10,000 orang tunggu menghantar rombongan kemerdekaan ke London. Di mana? Di Tanjung Pagar, iaitu di Singapura. Semua dah bersemangat. Oi, merdeka, merdeka. Ni rombongan nak merdeka ni. Dan kalau kita lihat rombongan kemerdekaan Tanah Melayu ini, rombongan kemerdekaan ini diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Beliau merancang perjalanan rombongan ke Karachi dengan menaiki kapal laut. Why? Tujuan beliau menyusun perjalanan sebegini agar dapat gunakan masa pelayaran tu untuk berbincang dengan wakil raja-raja Melayu. Maknanya, dalam kapal selama lebih kurang 2 minggu tu, dalam kapal tu mereka boleh bincang. Duduk, sambil makan, sambil bincang. Apa yang kita nak tanya ni? Kita nak explain apa dengan British ni? Kita nak cakap apa dengan British ni? Kena susun strategi dia. Kita tak boleh datang we come here to get the independence. Tak. Kena susun. Jadi, wakil Raja Melayu dengan Tunku Abdul Rahman kena bincang. Apa yang kita nak tanya? Apa yang kita mahu? Kalau dia tanya macam ni, apa kita nak jawab? Kena ada strategi. Tak ada. Dia orang tak nak buang masa. Jadi dia orang bincang dalam kapal laut. Cikgu, kenapa dia orang bincang dalam kapal laut? Kenapa tak bincang awal-awal ni? Kalau bincang awal-awal di Tanah Melayu, akan banyak pihak campur tangan. Ni tak boleh ni. Ni tak boleh ni. Kita jangan tanya macam ni. Kita jangan tanya macam ni. Ada je pihak. Tapi bila dalam kapal, 8 orang ni je. 8 orang ni saja yang bincang. So, tidak ada campur tangan orang lain. Bincang 8 orang ni. Macam mana? Kena siap-siap barang balik rumah. Nan, kau kat mana, Nan? Tiba-tiba nak balik rumah, kau bukan kat rumah ke? Jadi, I see. Nan. Jadi, mereka tu bincang dalam kapal. Dalam kapal tak ada orang ganggu. Makanan disediakan. Tempat tinggal disediakan. Hanan. Dan kemudian, boleh bincang terus. Dalam kapal tu. Apa nak cakap? Jadi, kalau kita lihat di sini, Tunku Abdul Rahman berbuat demikian, bagi mendapatkan persetujuan supaya kedua-dua pihak, kalau kita lihat sini supaya kedua-dua pihak dapat menyusun strategi bersama-sama apabila berunding dengan kerajaan British. Ini rombongan kemerdekaan. Dahsyat. Inilah dia gambar rombongan kemerdekaan. 2, 4, 6, 8. Yang belakang tu bodyguard lah tu. 8 orang rombongan kemerdekaan ke London. Jadi sekarang kita faham kenapa mula-mula naik kapal. Supaya dalam kapal dapat ambil masa, menggunakan masa pelayaran untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu. Dan ini sebagai susun strategi. Baik. Rundingan kemerdekaan berlangsung
sampai sana dalam 14 Januari tu, okey, ambil masa 4 hari untuk berehat. Kemudian 18 Januari 1956 hingga 6 Februari mereka pun berbincang antara wakil Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan, ini yang empat orang lah kan, dengan British. Di mana? Di Lancaster House, London. Ketika membalas ucapan alu-aluan daripada kerajaan British, Tunku Abdul Rahman telah menyatakan, rombongan saya ni sedang berusaha bagi mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh pada tahun hadapan. Nampak tak? Dia cakap ni pada tahun 1956. Dia kata apa? Rombongan saya ni, okay, dia macam ucapan alu-aluan kan. Mula-mula sampai, so diorang pun duduk bincang. Okay, mula-mula, okay, kerajaan British dulu cakap. Wakil kerajaan British, dah cakap ucapan alu-aluan semua. Kemudian, okay, Tunku Abdul Rahman pun bangun. Dia pun bagi tahu. Okay, dia balas ucapan tu dan dia kata apa? Rombongan saya sedang berusaha bagi mendapatkan taraf berkerajaan sendiri. Merdekalah untuk Persekutuan Tanah Melayu. Dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh pada tahun hadapan. Ini matlamat kami. So jelas. Tak ada pusing-pusing, tak ada manipulasi, terus jelas. Jadi mereka pun bincang selama berapa hari ini? 18 Januari 1956 hingga 6 Februari. Berapa lama ni cikgu? Kita kira 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27, 10 hari. 28, 29, 30, 31. Okey. Kemudian itu dah 14 hari. 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan. Maknanya bersamaan dengan berapa hari? Bersamaan dengan perbincangan selama 20 hari. Ya. Meeting 20 hari. 20 hari. Dan nasib baik Tunku Abdul Rahman, okey, dengan wakil Parti Perikatan dan wakil Raja-Raja Melayu, dia sampai ke London pada 14 Januari. 14 Januari kan. Maknanya nasib baik 14 ada gap dengan 18 Januari. Maknanya ada gap lah 4 hari untuk berehat. Kemudian memulakan mesyuarat selama 20 hari. Ya. Berunding. Cikgu, dia cakap dalam bahasa Melayu ke? Taklah. Dia cakaplah dalam bahasa Inggeris. Tunku Abdul Rahman memang boleh cakap dalam bahasa Inggeris. Dia fluent dalam bahasa Inggeris. Baik. So, perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. Baik, apakah perkara-perkara yang dibincangkan dan disepakati? Maknanya dipersetujui di London. Apa yang diorang setuju? Baik. Dia kata, okey, British kata apa? Okey, iaitu British kata ahli majlis eksekutif selain ketua setiausaha dan peguam negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat ketua menteri. Maknanya, okey, iaitu ahli majlis eksekutif, iaitu ahli-ahli yang terlibat dengan kementerian, menteri-menteri itu semua, okey, akan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat ketua menteri. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus berikan ganti rugi. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus berikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan di Tanah Melayu. Yalah, bila Tanah Melayu merdeka, ramailah yang kena berhenti. Pesuruhjaya Tinggi British kena berhenti, ketua setiausaha pun kena berhenti. Banyak lagi, okay? Ketua-ketua yang pegawai British kena berhenti. Jadi harus memberi ganti rugi. Pampasan kepada pegawai British yang diberhentikan tu. British tak nak masuk campur, tak nak payah. Kemudian mengadakan
Okey, yang ketiga mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Kenapa macam tu, cikgu? Sebab kamu kena faham Tanah Melayu pada waktu itu belum ada tentera sendiri sebab belum merdeka. Belum merdeka, tak ada angkatan tentera sendiri. Jadi, kalau Tanah Melayu tiba-tiba merdeka, dapat merdeka, okay, macam mana Tanah Melayu nak mempertahankan diri sendiri? Tak ada kapal selam, tak ada tentera, tak ada kapal udara. Tak cukup. Yang askar Melayu tu ada tapi tak cukup, tak banyak. Hanya ada di beberapa buah negeri sahaja yang ada askar Melayu. Jadi oleh sebab itu, diadakan perjanjian pertahanan ini supaya British, kalau Tanah Melayu diserang, sila British berikan bantuan. Itu perjanjian dia. Itu yang dia nak. Ya, jadi selamatlah Tanah Melayu selepas mereka kan. So, itu yang ketiga. Dan yang keempat, British dan juga Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Baik, British kita tahulah. Maknanya British kata apa? Okeylah, kami akan beri bantuan pertahanan. Commonwealth, kamu tahu Commonwealth tu apa? Tahu tak Commonwealth tu apa? Commonwealth ni apa Commonwealth? Siapa tahu? Iaitu Commonwealth ni apa? Iaitu negara bekas bekas tanah jajahan British. Jadi di sini kalau kita lihat, Commonwealth iaitu negara-negara lain seperti India, Burma, mereka semua telah berjanji untuk apa? Untuk memberikan bantuan pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Baik, ada yang bertanya, kenapa Amerika tak masuk, cikgu? Kenapa Amerika tak masuk sebagai negara-negara Commonwealth? Kerana, sebenarnya Amerika itu bukanlah benar-benar dijajah. Kamu kena faham tu. Amerika tu bukan benar-benar dijajah. Amerika itu menjadi sebahagian daripada Empire British kerana pada peringkat awalnya, iaitu penduduk-penduduk Britain sendiri yang telah pergi ke Amerika. Pergi ke Amerika dan mereka telah membuka pertempatan di situ. Kemudian makin lama makin ramai orang yang tinggal di Amerika. Maknanya keluarga-keluarga mereka jugalah. Ahli keluarga mereka, cucu cicit mereka apa semua, sehingga ramai yang telah tinggal di Amerika. Dan kemudian, bila British kata, oh ramai kat sana, tak apalah, aku beri bantuan, aku beri bekalan makanan dan sebagainya ke pertempatan-pertempatan di Amerika, menyebabkan British kenakan cukai kepada penduduk Amerika. Sebab British menganggap bahawa orang sana pun adalah orang-orang Britain. Maka kawasan sana pun kawasan Britain. So dia bukan benar-benar menjajah, bukan. Tapi orang-orang Britain yang pergi sendiri dan membuka pertempatan di sana. Jadi apabila Amerika berjuang untuk kemerdekaan sendiri menerusi revolusi Amerika kan 1776 kan, yang korang belajar masa bab 2 tu kan. Waktu tu sebenarnya mereka berjuang untuk menentang cukai tu. Bila menentang cukai tu, jadi akhirnya British berlaku perang saudara dan sebagainya. Akhirnya British kata, okeylah, kau bebaslah, kau merdeka, maknanya kau bebas. Jadi dikatakan sebagai Amerika bukan jajahan. Bukan. Sebab tu tak masuk dalam Commonwealth. Secara praktikalnya, Amerika tak termasuk dalam Commonwealth kerana Amerika bukan dijajah. Tapi pertempatan yang dibuka oleh orang-orang Britain. Boleh faham? Boleh faham bagus soalan korang ni. Soalan-soalan yang
Macam tu banyak O dia. Kan. Baik. So yang ini kita lihat, okey, British, okey, ini permintaan daripada British ya. Iaitu yang pertama, ahli majlis perlu dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi, okey, dengan nasihat Ketua Menteri. Yang kedua iaitu okey, kena bagi ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Yang ketiga, adakan perjanjian pertahanan, okey, dan bantuan bersama antara Tanah Melayu dengan Britain. Dan satu lagi, okey, British dan Commonwealth akan memberi bantuan, okey, seperti pertahanan kepada Persekutuan Melayu. Baik, itu perkara yang dirundingkan. Tetapi perwakilan Tanah Melayu nak apa pula? Tunku Abdul Rahman dan wakil-wakil Raja-Raja Melayu minta apa? Okey, minta yang pertama iaitu tolong untuk hapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan gantikannya dengan Menteri Keuangan. Setiausaha Kewangan, okey, gantikan dengan Menteri Keuangan. Sebab itu, korang perasan tak? Jawatan Setiausaha Kewangan ni sebenarnya siapa? Jawatan Setiausaha Kewangan ni pada asalnya dipegang oleh British. Dipegang oleh British. Ya ke cikgu? Okey, jom kita tengok bab 8. Korang tengok bab 8. Okey. Kalau kita tengok bab 8 iaitu tentang kabinet pertama ni. Okey. Kalau kita lihat kabinet pertama, okey. Perasan tak? Tak ada Menteri Keuangan. Perasan tak? Tak ada Menteri Keuangan. Tak ada. Kita kata, kenapa kabinet pertama tak ada Menteri Keuangan? Padahal Menteri Keuangan lah paling penting. Tapi kementerian ataupun Menteri Keuangan tak ada. Macam mana boleh tak ada tu? Kerana iaitu 3 jawatan, iaitu Setiausaha bahagian Kewangan, hal ehwal ekonomi dan pertahanan, dipegang oleh setiausaha yang mana itu adalah pegawai British. Nampak tak? Nampak tak? Kewangan, hal ekonomi dan pertahanan masih dipegang oleh pegawai British. Yang lain-lain adalah 10 orang menteri yang dipilih melalui pilihan raya. Itu sebenarnya jadi apabila mereka pergi ke London, mereka minta tukar. Kami tak nak Setiausaha Kewangan ni, tak nak. Kami nak tukar kepada Menteri Keuangan. Iaitu Menteri Keuangan ini akan menjadi siapa? Iaitu akan menjadi orang tempatan. Orang tempatan. Nampak tak? Itu Menteri Keuangan. Tukar. Yang kedua, menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Maknanya kalau kamu perasan tadi, satu lagi jawatan yang dipegang oleh pegawai British ialah Setiausaha Hal Ehwal Ekonomi kan? Itu yang kedua. Juga nak ditukar kepada Menteri Hal Ehwal Ekonomi dan juga hendaklah menteri ini juga hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Tak nak lagi pegawai British, tak nak. Tu. Dan yang ketiga, menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu, menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. Samalah, korang tengok tadi kan, ada 3 pegawai, 3 portfolio yang masih dipegang oleh British, iaitu yang pertama kewangan, yang kedua hal ehwal ekonomi, dan yang ketiga iaitu pertahanan. 3 pegawai British pegang. Jadi bila perwakilan Tanah Melayu ni pergi ke London, dia orang minta tukar 3 ni. Jawatan Setiausaha Kewangan tukar kepada Menteri Keuangan. Menteri Hal Ehwal Ekonomi mestilah terdiri daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Dan Menteri Pertahanan juga daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Nampak tak? Related. Bab 8 dengan bab 9 related. Nampak tak? Dia ada kaitan. Ya. Dan kemudian
menuntut seterusnya menuntut untuk tarikh kemerdekaan. Okey, bahawa menuntut tarikh kemerdekaan ini tidak lewat. Okey, tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. Dan kemudian, okey, Perwakilan Tanah Melayu berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, Kewangan, Keselamatan dalam negeri dan juga perkhidmatan awam. Baik. So, kenapa 31 Ogos 1957 cikgu? Kerana korang tengok inilah dia. Inilah dia orang yang telah menetapkan tarikh kemerdekaan tu 31 Ogos. Iaitu Sheikh Abdullah Fahim. Sheikh Abdullah Fahim inilah yang telah menetapkan. Okay, kalau kita lihat penetapan tarikh kemerdekaan Persekutuan Melayu pada 31 Ogos ni ditentukan selepas Tunku Abdul Rahman dan beberapa pemimpin yang lain meminta pandangan daripada Sheikh Abdullah Fahim, iaitu seorang ulama besar daripada Kepala Batas Pulau Pinang. Dia tanya dulu Sheikh Abdullah Fahim ni, apa pandangan ada pandangan Tok Guru Tok Syekh tentang tarikh kemerdekaan. Kemudian Tok Syekh pun akan memberikan tarikhnya, iaitu dia kata sebaik-baiknya sebelum 31 Ogos 1957. So Sheikh Abdullah Fahim lah yang telah memberi penetapan tarikh itu. Baik. Dalam rundingan merdeka ini segala perbincangan. Oh ya ke? Farisha, rumah kamu kat mana? Penang kat mana Penang? Kepala Batas. Oh ya ke? Sekarang. Farisha Azhara. Barulah, nampak tak? Nampak tak ada kaitan dia? Iaitu Syekh Abdullah Fahim, iaitu beliaulah sebenarnya yang telah menetapkan tarikh kemerdekaan. Dan untuk pengetahuan kamu, Syekh Abdullah Fahim ini adalah datuk. Datuk kepada datuk atau moyang. Salah satu lah datuk saja. Okey, datuk kepada iaitu kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi. Untuk pengetahuan kamu okey. Beliau adalah datuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi. Memang kira orang kata apa? Keturunan yang besar-besarlah. Keturunan para pembesar. Okey. Baik. Ada sekolah nama Badawi dia cakap. Ya betul. Memang betul. Okey, memang betul. Tun Abdullah Ahmad Badawi siapa? Tun Abdullah Ahmad Badawi kan menteri ataupun Perdana Menteri kita yang kelima. Ya, PM kita yang kelima. Dia lah. Abdullah Ahmad Badawi. Ya. Sebelah cikgu tu. Pandai pun. Ni dia. Ni. Ni nampak? Yang itu. Yang cikgu gerak-gerakkan tu. Okey. So, Abdullah Ahmad Badawi. Ya, betul. Okey. Muka adik restu. Ya, okey. Baik. Okey. So, dalam rundingan merdeka ini, semasa rundingan merdeka ini, kalau kita lihat, segala perbincangan dihasilkan dalam, perbincangan semua dihasilkan dalam satu laporan, dimasukkan dalam satu report, satu laporan setebal 20 halaman, iaitu 20 muka surat. Misi rombongan dari Persekutuan Melayu ini juga berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Melalui satu perjanjian yang dikenali sebagai, okeylah, British setuju. Jadi mereka pun buat satu perjanjian kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956. 8 Februari Dalam rundingan ini, kedua-dua pihak bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan
Okey, iaitu apa tugas Suruhanjaya ini? Untuk merangka perlembagaan bagi negara kita. Nampak tak? So melalui, kalau kita lihat di sini, mesyuarat ni, diorang bersidang sampai sampai 6 Februari kan? 6 Februari. Selepas itu selang 2 hari, mereka dah berehat. Kemudian hari yang seterusnya iaitu 8 Februari, mereka menandatangani perjanjian kemerdekaan Tanah Melayu. Dalam perjanjian itu, kedua-dua pihak, maknanya wakil Tanah Melayu dan juga British setuju. Kita nak bagi kemerdekaan, tapi kita kena buat satu Suruhanjaya. Untuk apa? Suruhanjaya ni kita akan buat untuk mereka menggubal, untuk merangka perlembagaan ataupun the highest law, undang-undang tertinggi bagi Tanah Melayu. Semua negara mesti ada undang-undang. Semua negara mesti ada undang-undang. Jadi kena buat dulu, kena plan dulu undang-undang dia apa. Baru kita bagi kemerdekaan. Jadi di sinilah rundingan ini berlaku dan berlakulah Suruhanjaya perlembagaan. Okey. Baik. So kesimpulannya, pada hari ini apa yang telah kita pelajari iaitu berkaitan dengan 9.1 iaitu usaha rundingan kemerdekaan, iaitu kepentingan rundingan kemerdekaan iaitu untuk mendapatkan membincangkan soal keselamatan, hubungan British Tanah Melayu dan juga berkaitan perlembagaan negara. Dan kita tahu bahawa wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil perikatan telah pun menyertai yang dipanggil rombongan kemerdekaan, iaitu rombongan daripada Kuala Lumpur naik flight pergi Singapura, daripada Singapura naik kapal pergi ke Karachi dan kemudian pergi ke London menaiki kapal terbang dan balik pun pada 14 Januari balik ke Kuala Lumpur, balik ke Kuala Lumpur pada 8 Februari. Dan kalau kita lihat kenapa naik kapal, soalan ada tanya kenapa perlu naik kapal, iaitu kita tahu bahawa dalam kapal itu mereka akan melakukan perbincangan. Tunku Abdul Rahman mengadakan perbincangan dengan wakil Raja-Raja Melayu untuk menyusun strategi untuk ketika berunding dengan kerajaan British. Baik. Kemudian dalam rundingan ini yang berlaku daripada 18 Januari sampailah 6 Februari. 20 hari lebih kurang di Lancaster House, London. So British telah meminta beberapa perkara, 4 perkara. Namun begitu Tanah Melayu telah meminta hampir lebih kurang 5 perkara. 4 perkara British iaitu yang pertama, British minta ahli majlis eksekutif mestilah dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Kemudian kerajaan Persekutuan Melayu harus beri ganti rugi kepada pegawai British yang telah diberhentikan. Yang ketiga, mengadakan perjanjian pertahanan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Yang keempat, pihak British dan Commonwealth berjanji akan berikan bantuan pertahanan kepada Tanah Melayu. So itu perkara yang dipersetujui oleh British. Tanah Melayu pula iaitu menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan gantikan dengan Menteri Kewangan. Kemudian yang kedua, minta supaya Menteri Hal Ehwal Ekonomi daripada rakyat Persekutuan Melayu. Kemudian Menteri Pertahanan juga daripada rakyat Persekutuan Melayu. Kemudian yang keempat, menuntut tarikh kemerdekaan itu tidak lebih daripada 31 Ogos. Dan yang kelima, berunding tentang isu Suruhanjaya perlembagaan dan sebagainya. Dan selepas rundingan itu, satu report telah dikeluarkan sebanyak 20 halaman di mana dalam itu dinyatakan bahawa Tanah Melayu telah berjaya mendapatkan persetujuan daripada British dan dalam rundingan ini juga kedua-duanya bersetuju untuk akan membentuk satu Suruhanjaya perlembagaan yang tugasnya untuk merangka perlembagaan bagi negara Tanah Melayu yang akan merdeka. Baik, so itu yang kita pelajari pada hari ini.
ada soalan tak nak tanya? Sebab selepas ini ada something yang cikgu nak share. Okey.